حي على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin dan pendengar saluran laman ilmu di media rasmi Facebook Masjid Sultan Idris Shah II dan juga YouTube rasmi, channel rasmi Masjid Sultan Idris Shah II ataupun lebih mesra dikenali dengan Masjid Negeri. Maka pada hari ini kita kembali bersua bagi slot tausiah bersama Imam Besar Masjid Negeri Perak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat tak? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enta apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Pendengar sekalian, pada kali ini insyaAllah kami akan membicarakan atau kita akan berbincang berkaitan dengan satu tajuk, yakni kepentingan menuntut ilmu. Menurut Al-Quran dan hadis, ilmu itu diungkapkan sebagai satu hidayah, yakni Al-Quran sebuah kitab hidayah yang mengandungi di dalamnya soal-soal yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dan ianya juga merupakan suatu mukjizat Allah. Dan segala hujah-hujahnya adalah berkekalan dan relevan sepanjang zaman, yang mana ianya dibawa oleh Rasul Al-Amin dan punyai kata-kata nasihat yang amat berkesan. Dalil-dalilnya tidak dapat disanggah oleh otak manusia dan ayat-ayatnya sentiasa menyinari alam semesta ini, insya-Allah. Dan manusia amat memerlukan kepada ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu, maka manusia tidak dapat membangun dan menyambung kelangsungan hidup seperti mana yang diinginkan atau diharapkan. Maka itu, ilmu merupakan sesuatu yang amat penting, yang amat mustahab untuk manusia. Merujuk kepada ayat Al-Quran berkaitan dengan kepentingan ilmu ini, antaranya terdapat di dalam surah Az-Zumar ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini dinyatakan ataupun maksudnya, engkaulah yang lebih baik atau orang yang taat mengerjakan ibadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri sambil takutkan, yakni azab hari akhirat, serta mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakan lagi kepadanya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Ini antara satu persoalan yang telah dilontarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab suci Al-Quran. Jawapannya diketahui oleh semua yang punyai akal fikiran yang waras dan sempurna. Oleh yang demikian, orang yang berilmu, yang mengetahui tentang sesuatu selamanya tidak sama dengan orang yang jahil.
Tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui tentang sesuatu. Oleh itu Ustaz, mungkin Ustaz boleh berkongsi pada siri yang kali ini, apakah yang dimaksudkan dengan kepentingan ilmu itu menurut Islam, serta mungkin Ustaz boleh jelaskan kedudukan hukum dalam menuntut ilmu menurut falsafah Islamnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fakhruddin Hatta selaku moderator, juga imam dan ketua unit Imarah Masjid Sultan Idris Shah II, Masjid Negeri Perak. Alhamdulillah, kali ini dapat kita sekali lagi bersua dalam siri ataupun slot tausiah, ya, kita pada setiap minggu. Semoga dengan program-program yang kita anjurkan ini dapat manfaat pada semua, pada diri kita juga, pada semua masyarakat, pada penonton, ya, pada muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi berbalik kepada topik yang kita bincang kali ini kaitan dengan kepentingan ilmu. Ya, kita kira tajuk ni sangat penting, dan dalam Islam sendiri meletakkan ilmu pengetahuan ni sebagai perkara utama. Ya. Jadi dari segi hukumnya pun menuntut ilmu ni suatu yang wajib. Ya. Dan dalam perkara wajib ni Islam, ulama membahagikan kepada dua lah. Satu disebut sebagai fardu ain dan satu lagi fardu kifayah. Ya, dalam menuntut ilmu ni ada yang berkaitan dengan ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Ya, fardu ain ni ilmu yang wajib dituntut oleh setiap individu. Seperti ilmu yang berkaitan dengan iman, ya, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan soal ibadah, ya, ibadah-ibadah khusus, sembahyang kita, puasa, zakat, ya, berkaitan dengan bacaan Al-Quran, ya. Jadi ini ialah ilmu disebut sebagai ilmu fardu ain. Jadi sebab itu, ya, dalam perkara ilmu ini Islam sangat mengambil berat, menjadi suatu perintah dalam Islam. Dalam hadis Nabi SAW, ya, Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu kepada setiap muslim, mana satu kewajipan kepada setiap individu. Ya. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kulli syai hatta al-hitanu fil bahr. Ini hadis Nabi SAW, ya. Menuntut ilmu itu wajib pada setiap manusia. Dan sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu yastaghfiru lahu, adanya semua makhluk memohon ampun kepada Allah, kepada orang yang menuntut ilmu. Itu besarnya fadilat itu. Hatta al-hitanu fil bahr. Kata Nabi, sehingga ikan-ikan di laut pun memohon ampun untuk kita. Itu antara kelebihan lah disebut, sambung daripada hadis tadi. Jadi bab menuntut ilmu ni, ya, suatu yang wajib. Ya, apa yang pasti kita nak tahu, menuntut ilmu ni suatu kewajipan yang menunjukkan Islam sangat mementingkan ilmu, pengetahuan. Dalam surah At-Taubah, ayat 122, ya, Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maksudnya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga dirinya. Maknanya Allah telah merintahkan kepada sebahagian manusia, sebahagian orang Islam, orang mukmin, supaya bukan semua pergi berperangnya. Sebahagiannya pergi menuntut ilmu. Sebab itulah kita dalam dalam agama ni dibahagi pada ilmu fardu ain dan fardu kifayah tadi. Kena ada yang dalam bidang akademiknya, bidang orang kata kejuruteraannya, perubatannya, mana dalamilah ilmu. Mana sebahagian dalami ilmu. Sebahagian yang tengah pergi perang, tapi yang ilmu jangan tinggal. Itu menunjukkan kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam ni sangat penting, sangat utama. Jadi Islam sendiri menuntut penganutnya, umat Islam sendiri supaya mendalami ilmu, mengutamakan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, jelas berkaitan dengan tuntutan Islam berkaitan dengan ilmu. Dan bila kita merujuk kepada sejarah ataupun tamadun, tidak ada mana-mana tamadun pun yang menafikan kepentingan ilmu itu. Dan dalam apa juga urusan kita sekalipun, sama ada dalam urusan agama ataupun urusan dunia, orang yang punyai ilmu, dia akan berada di hadapan. Orang yang punyai ilmu, dia akan memimpin dan membimbing orang yang tidak berilmu atau kurangnya ilmu. Jadi di sini Ustaz, boleh Ustaz nyatakan apakah kelebihan ataupun apakah ganjaran bagi mereka-mereka yang mendalami ataupun menuntut ilmu itu di sisi Islam? Tadi yang kita sebut sikit dengan istilah tamadun. Kalau kita lihat tamadun ni sejarah, kita lihatlah sejarah Islam tu sendiri. Bagaimana tamadun ilmu berkembang dalam dunia Islam. Bermula daripada zaman Rasulullah SAW, kita sebut Islam ni zaman Rasulullah SAW, gerak pada zaman sahabat, sampai ke tabi'in, zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Yang Abbasiyah berkembangnya ilmu agama di Baghdad dan sebagainya, kita lihat. Jadi sebenarnya dari segi sejarah tamadun Islam pernah mencapai kehebatan tamadun ilmu itu sendiri. Kita ada ahli matematiknya seperti Khawarizmi, Ibn Sina dengan perubatan, falsafah Al-Ghazali, bukan falsafah saja, aqidah, tasawuf dan sebagainya, astronominya, ilmu falak. Jadi Islam menguasai sains dan teknologi. Tamadunnya lebih awal, berbanding dengan di Eropah, tamadun Islam. Kita bermula daripada abad yang kita kata zaman Abbasiyah pada tahun 750 Masihi. Kita dah nampak apa Islam sedangkan masa itu dipanggil zaman di Eropah sendiri ketika itu masih dipanggil Dark Age. Dia belum mencapai zaman kita, didahului oleh
zaman ketamadunan ilmu Islam sebenarnya. Jadi sebenarnya apakah punca kita lihat di situ? Sebab ulama ataupun ketika zaman kemajuan ilmu Islam itu, mereka betul-betul praktis dengan perintah tuntutan ilmu ni, ya, sehingga mereka menguasai ilmu dalam banyak bidang, ya, malah menjadi sumber kepada pengkaji-pengkaji di Eropah, ya, mengambil guru daripada ulama-ulama cendekiawan Islam, ya, Muslim scholars. Jadi ni kalau kita nak lihat kepada tamadun itu sendiri, bukan kita tidak pernah maju. Islam bukan tidak pernah maju, kita terlebih dahulu maju, ya, base kepada tadi ayat-ayat yang kita baca tadi kan, ayat-ayat Quran. Kita sumber sudah tentu. Sumber utama yang kita bicara minggu lepas, sumber utama Al-Quran, dan Al-Quran itu sendiri menitik beratkan soal ilmu. Tadi saya dah baca surah At-Taubah ayat 122, ya. Jadi Islam menekankan sehingga mewajibkan umatnya, mewajibkan penganutnya, orang Islam mendalami ilmu Islam, ilmu agama, ya, ilmu pengetahuan secara keseluruhannya dalam kehidupan. Jadi banyak kalau kita nak soal tadi tentang kelebihan untuk ilmu, ya, memang sudah tentu banyak dalam Allah sebut, Allah berfirman dalam yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di antara kelebihan yang utama iaitu Allah mengangkat darjat orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu. Allah mengangkat, yarfa'illahu alladhina amanu, orang yang beriman dan orang yang berilmu. Di sini disebut dua keadaan orang yang beriman pun darjatnya diangkat. Sudah tentulah orang yang akidahnya betul-betul mentauhidkan Allah, orang yang beriman, dan juga orang yang berilmu, ya, menunjukkan bahawa ilmu ni kita perlu dalam semua keadaan. Ya, ilmu ni dia boleh mengangkat darjat seseorang, ya. Tadi poin tadi macam kul hal yastawil ladzi ayat yang kita baca mula-mula tadi apa? Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya, katakanlah, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jadi darjat orang yang berilmu ni diangkat oleh Allah. Ya. Jadi kita ni bila darjat diangkat manusia ni, dia buat sesuatu perkara pun berlandaskan kepada ilmu pengetahuan yang benar, berlandaskan syarak. Sudah tentu perbuatan dia tadi diredai oleh Allah, diterima oleh Allah, tak akan berlaku masalah. Ya, sebab apa? Perbuatan dia tadi base kepada ilmu yang diwahyukan, ya. Ilmu yang utamanya, ilmu yang diwahyukan, mana ilmu yang bersumber daripada Al-Quran. Jadi manusia itu sendiri, tadi kita cerita tentang kelebihan, darjat manusia sendiri, orang angkat darjat dia. Kita tengoklah ulama-ulama tersohor daripada zaman lepas zaman sahabat, zaman tabi'in, kita ada dengan 4 ulama mazhab, ulama mujtahidin, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, kan, Ahmad bin Hanbal. Tokoh-tokoh ulama semuanya base kepada ilmu pengetahuan, sehingga mereka diiktiraf sebagai ulama mazhab, diangkat sebagai ulama mazhab di atas kehebatan mereka, ilmu mereka. Maka mereka ini diletakkan di tempat yang tinggi. Mana ulama sendiri, ulama jamak kepada alim, orang yang berilmu. Ya, ulama tadi orang angkat ni, ya, darjat yang tinggi. Itu kelebihan orang yang alim ini, ataupun ulama jamak kepada alim. Ya, darjat dia diangkat di dunia, diangkat di akhirat, lebih-lebih lagi di akhirat sudah tentulah mendapat tempat yang yang special di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ni kalau kita tengok darjat, nak tengok darjat orang kadang-kadang dari segi jawatan pun dah
dianugerahkan dengan penganugerahan macam-macam. Kalau kita kata dari sudut akademiknya, ahli akademik dikurniakan dengan penghormatan. Ada PhD dengan doktor falsafah hanya bagi gelaran profesor lagi. profesor, gelaran profesor. Itu semua yang dikatakan darjat yang diberi di dunia. Dah dapat dah darjat tu, dah dapat lah pangkat-pangkat, gelaran-gelaran. Ya. Jadi sebab apa? Orang yang ada ilmu ni, pergerakan dia tu dipandu, ada panduan. Ya, itu kelebihan dia yang tadi. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, kata Allah. Kan? Tak sama. Tak sama orang berilmu dengan orang jahil lah ceritanya. Tak akan sama. Tindakan orang berilmu ni sangat berhikmah, sangat bijak. Ya, sebab tu kita kena pentingkan budaya ilmu, budaya menuntut ilmu. Ya, sebab yang pertama tadi kita sebut pasal darjat tu yang sangat berbeza. Jadi kita umat Islam, lebih-lebih lagi yang berpaksikan kepada sumber-sumber Al-Quran yang jelas ini, yang kita pegang, yang kita yakin. Jadi kita kena kembalilah dengan budaya tu. Saya nak sebut di sini budaya tu. Kita masyarakat kita, umat Islam hendaklah menjadikan ilmu tu sebagai budaya hidup. Ya, kita boleh tengoklah mana-mana tamadun pun, tapi sebagai ini. Tapi sebenarnya asal tamadun tu ada pada kita. Contoh lain kita boleh tengok sekarang di Eropah sendiri, mereka pun dah maju dari segi ketamadunan ilmu. Ya, selepas zaman dah pergi ke age tu, dia panggil zaman pencerahan, zaman kegemilangan dan sebagainya. Ya, mereka dah melepasi peringkat-peringkat zaman tu. Ya, jadi mereka pun beralih kepada ilmu sebenarnya. Mereka sudah beralih kepada budaya ilmu, tidak terikut saja apa yang telah ditentukan oleh hanya ditetapkan oleh pendeta-pendeta mereka saja. Jadi mereka dah buka ruang pemikiran, pengkajian mereka. Jadi bila hidup budaya ilmu dalam dunia mereka, dunia Eropah, maka mereka juga sekarang dah nampak kemajuan mereka. Ya, kita pula bila kita pula, siapa yang tertinggal dengan budaya ilmu, dia akan jadi tertinggal. Ya, sebab tu kita kena kembali balik, kena mula explore, meneroka, mengembalikan kegemilangan Islam dengan ilmu tu. Teroka kena ni baliklah, orang kata study balik. Ya, macam mana kita nak jadikan budaya ilmu ni, kena ubah rombak. Mungkin perlu kepada pendidikan, kaedah-kaedah pendidikan yang lebih mantap, ya, lebih cemerlang, lebih baik, ya, untuk manfaat generasi akan datang, khususnya dalam. Sebenarnya kalau nak cerita pasal kelebihan ilmu ni banyak. Tadi pun kita cerita darjat diangkat, dan banyak lagi Allah dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut man kharaja fi talab al-ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Maknanya satu kelebihan menuntut ilmu ni termasuk dalam fi sabilillah. Ya, suatu jihad. Jihad. Makna jihad ni, kalau kita terkorban masa jihad, apa kebaikan dia, ganjarannya, ganjaran yang sangat besar. Fisabilillah, maknanya syahid, orang yang menuntut ilmu ni. Ya, hatta yarji', sehingga dia kembali. Maknanya bila langkah kaki keluar je daripada rumah, niat untuk menuntut ilmu, dia dah masuk dalam skop tadi. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Makna suatu perbuatan tadi, perbuatan termasuk kategori jihad fi sabilillah. Bukan kecil tu, kan? Jadi sudah tentu ganjaran dia sangat besar. Ya, dan dalam hadis yang lain Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah, atau kama qala. Siapa yang menuju kepada menuntut ilmu, ya, berjalan mencari menuntut ilmu, sahhalallahu tariqan, ya, il jannah, Allah akan mempermudahkan jalan dia ke
syurga. Itu yang paling besar lah. Maknanya menuju jalan-jalan syurga. Ya, memudahkan jalan ke syurga. Sebab orang yang ada ilmu, sumber dia tepat, ya, jelas, dia akan berada dalam keadaan yang benar. Dia duduk dalam landasan yang benar. Itu yang paling penting tu. Landasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana pun Allah janji ganjaran, di dunia Di pun dunia nyata. pun ada ganjaran, di akhirat lebih-lebih lagi. Di akhirat lah kita nampak terlalu banyak, ya, kelebihan menuntut ilmu ni. Jadi Ustaz, boleh kita katakan bahawa sekiranya orang yang jahil memainkan peranannya, maka sinarnya tak ada. Sebab dia jahil. Ya. Kan? Dan tidak mungkin dia akan berperanan seperti orang yang berilmu itu tadi. Ya. Jadi Ustaz, orang yang berilmu ni perlu menyampaikan ilmunya. Ya. Perlu memberi bimbingan, petunjuk kepada orang-orang yang diklasifikasikan sebagai tidak berilmu. Jadi di sini saya nak kaitkan dengan peranan masjid. Bagaimana pendekatan ini ataupun peranan masjid boleh dimainkan untuk kita melaksanakan suatu pengembangan kepada ilmu dan menyampaikan ilmu ini tadi kepada masyarakat, pada komuniti, terutamanya anak-anak qaryah di mana masjid sekalipun. Silakan Ustaz. Terima kasih. Bagus soalan ni. Lebih-lebih lagi kita yang berada dalam institusi masjid. Ya. Boleh kata setiap qaryah di negara kita, di negeri kita ni semuanya ada masjid. Jadi masjid ni seharusnya berperanan lebih daripada itu, selain daripada kita kata rumah ibadah kita, ibadah khusus kita, semayang, ya, belajar Quran dan sebagainya, ya, berzikir semua sebagainya. Kita juga boleh isi dengan masjid juga boleh berperanan sebagai pusat ilmu, ya, menyampaikan ilmu dengan program-program kuliah-kuliahnya ataupun apa sajalah nama forumnya, seminarnya, ya. Kalau kita di sini alhamdulillah lah, kita di masjid macam masjid-masjid besar ni, dia untunglah sebab kita banyak ada dewannya, kemudahan-kemudahan kan. Jadi kita gunakan semaksimum mungkin, ya, dewan-dewan yang ada ni untuk menganjurkan majlis-majlis ilmu. Ya. Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah." Apabila kamu lalu di taman-taman syurga, farta'u. Singgahlah. Dia kata kan. Sahabat tanya apa dia taman-taman ilmu tu? Nabi sebut apa? Nabi sebut qala halqul dzikr. Apa nama halaqah ilmu. Majlis ilmu lah. Maknanya kita ni bila kita buat anjurkan majlis ilmu ni disebut sebagai taman-taman syurga. Jadi masjid ni boleh mewujudkan taman-taman syurga. Masjid tu sendiri dah taman syurga kan, dengan ada pula program-program taman syurga. Ya. Sangat baik untuk kita ambil peluang ni untuk membudayakan masyarakat kita dengan keilmuan. Tadi yang kita sebut, kita nak membudayakan ilmu pada masyarakat. Lebih-lebih lagi yang tadilah kata ilmu fardu ain tu kena utamakan kan, dengan segi akidahnya, dengan fiqhnya, Al-Qurannya. InsyaAllah takat ni tak boleh lari, kita tak tinggal pun di sini, ya, yang tu. Dan yang lain-lain tadi, ilmu-ilmu tambahan, ya, dalam fardu kifayahnya kita boleh ada kita buat macam seminar-seminar parenting dan sebagainya, ya, kita boleh buat seminar keibubapaan dan sebagainya untuk anak-anak, kem-kem tahfiz, ya, kem-kem ibadah kan. Jadi kita boleh sangat sesuai lah masjid berperanan
Ya, kita ada 600 lebih masjid di seluruh negeri Perak ini. Ya, kita mengajak kepada semua jawatan kuasa, pegawai masjid, imam, bilal, ya, sioknya, sama-sama berganding bahu untuk berpakat untuk mengadakan, Majlis ilmu. menyuburkan majlis-majlis ilmu di masjid. Tak salah, sebenarnya tak salah. Selain pada ibadat tadi, kita ada ruang-ruang masa yang lain, ruang-ruang waktu yang selain pada ibadah solat-solat waktu tadi, solat fardu, kita isi dengan majlis-majlis semua. Contohnya kuliah duha, ya, waktu-waktu selepas kuliah asar, ya, lepas maghrib antara isyak tu kan, kuliah subuh. Jadi kita boleh isi, ya, dengan ni. Lagi banyak dewan ada, lagi banyak kelas, lagi bagus. Kita buat daripada Semua peringkat umur. semua peringkat umur. Daripada anak-anak kita ada kelas Qurannya, kelas tajwidnya, tahfiz juniornya, kita ada kafah belianya, sehinggalah pada peringkat dewasa. Dan juga kita ada yang khusus kepada lebih lagi pengajian yang lebih khusus, panggil program CJ pengajian. Dia masjid. Wajib dia sikit levelnya tu kan, kita Tinggi sikit sederhana lah, tinggi sikit. Yang kepada siapa yang lebih lagi nak melanjut meneruskan pengajian, kan. Jadi alhamdulillah, ya, program kita CJ pengajian masjid ni sambutan pun sangat baik dah 6-7 tahun dah kita, ya. Jadi kita wawarkan pada masyarakat untuk sama-sama join. Baru ni pun saya ada seorang orang awam call, dah terlepas minta nak masuk lagi. Kita pun dah 2 bulan kan, nak lagi masuk. Dia kecewa sangat. Tapi kita kata tak apa, daftarlah, marilah daftar dulu untuk sesi tahun depan nak buat. Kan dah tinggal 2 bulan kan. Yalah. Maknanya setiap ada orang duk call lagi kan. Lepas pada tarikh kita ingat, lepas pada kita mula laksana bulan 10, tak pernah putus sebenarnya. Ada lagi orang bertanya, ya, yang dia orang tengok. Alhamdulillah, ya, program ni kita rasanya tahun ni antara tahun yang terbanyak, lebih kurang 130 peserta, hampir 140. Jadi walaupun dalam keadaan COVID-19 ini, pengajian secara online, tapi pendaftarannya alhamdulillah memberansangkan. Sangat memberansangkan lah. Jadi masjid sangat digalakkan untuk menganjurkan majlis-majlis ilmu untuk membudayakan masyarakat kita dengan ilmu. Jadi di sini kalau kita merujuk kepada sejarahnya, masjid merupakan boleh kita katakan institusi pendidikan, pusat keintelektualan. Masjid adalah sebuah tempat ataupun IPT lah kita kata, universiti. Di Al-Azhar tu memang dia bermula di Masjid Al-Azhar tu. Dan masjid juga percambahan ilmu ini tadi dapat kita mengembangkan dari sudut ekonominya, dari sudut siasah dan politik dan pemerintahannya dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan sesungguhnya pihak jawatankuasa dan program masjid perlu mengembalikan peranan masjid sebagaimana kegemilangannya satu ketika dahulu sebagai pusat ketamakan ilmu itu sendiri. Jadi di sini Ustaz, mungkinlah sebagai pengakhiran dengan suatu tuntutannya, kelebihan yang telah dinyatakan tadi, dan peranan masjid sebagai pusat intelektual yang perlu dikembalikan kegemilangannya, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit atau simpulkan sedikit berkaitan dengan kepentingan menuntut ilmu ini, dan mungkin boleh mengajak masyarakat, terutamanya anak-anak karya, masyarakat di negeri Perak, khususnya di Ipoh, agar mungkin bersama-sama mendekati masjid, terutamanya masjid kita, untuk sesi-sesi pengajian yang telah dirancang saban tahun, insyaAllah. Silakan. Terima kasih Ustaz Faudin. Jadi saya berbalik kepada
sabda Rasulullah SAW, Sallallahu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-hitanu fil bahr. Ya, kita di sini Nabi SAW bersabda menuntut ilmu itu fardu, dan siapa yang menuntut ilmu itu diminta ampun oleh makhluk-makhluk langit dan bumi. Ya, semuanya minta ampun. Itulah betapa hebatnya orang yang menuntut ilmu ini, sehingga kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang muslim, dah kita tahu benda itu benda perkara yang wajib, tidak dapat tidak, kita tak boleh elak. Ya, susunlah jadual kita, berilah masa, kena adakan masa untuk menuntut ilmu. Sibuk macam mana pun kita ni, ya, dengan kerja, kadang-kadang bukan sibuk apa sangat, sibuk dengan gadget je, kan? Jadi gadget tu kalau betul kita jadikan sumber ilmu tu, tak apa juga. Ni kadang dia lebih kepada lara, dia lebih kepada hiburan. Kita fokus kepada ni, kepada ilmu, ya, sumber-sumber ilmu. Jadi kepada ibu bapa, berilah didikan yang sempurna kepada anak. Ruang ilmu ini aturkan mereka. Kita susun, tambah masa sekarang ni jadual banyak di rumah. Bagilah masa, kita lah jadi guru dekat rumah. Hidupkan budaya ilmu. Semayang jemaah, lepas tu ada kuliah-kuliah kita buat di rumah, ya. Bagi tazkirah. Ambil lah baca kitab-kitab gile-gile dengan anak-anak yang besar. Kan? Bagi makna, maksud saya tadi, kita hidupkan budaya ilmu dalam rumah kita lagi, dalam institusi keluarga lagi. Ya, barulah nanti biar tanamkan minat membaca. Kita tahu ayat pertama pun Iqra. Kan? Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang suruh baca. Suruh baca. Maknanya Islam tu mula dengan ilmu. Ya, suruh baca. Suruh belajar, suruh tahu, kena berpengetahuan. Kan? Tu apa nama kata-kata hikmah daripada Imam Syafi'i. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilm. Siapa nakkan dunia, kena dengan ilmu. Siapa nakkan akhirat pun dengan ilmu. Siapa nak kedua-duanya pun dengan ilmu, ya. Kita ni makna nak bahagia di dunia dengan ilmu, nak bahagia akhirat pun dengan ilmu. Ilmu sebagai panduan kepada kita. Ya, jadi itulah kelebihan orang yang cerdik ni. Jadi biarlah kita jadi orang yang cerdik, orang yang bijak, ya, supaya keluarga kita, negara kita ditadbir dengan kebijaksanaan dan mendapat manfaat hikmahnya, dan negara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kita mengikut acuan dia. Acuan apa? Yang berlandaskan kepada ilmu, berlandaskan kepada syarak tu sendiri. Ya. Menganjurkan ilmu. Ya, selari dengan ilmu. Jadi kita khususnya kita umat Islam di negara kita, ya, kembalilah kita kepada budaya ilmu. Dan tadi soalan tadi berkaitan dengan masjid tadi, ya, pada pentadbir masjid juga, ya, kita isilah program-program ilmu, ya, dalam semua. Saya minta kita perluaskan subjek tadi, bukan kata subjek fardu ain saja. Kalau ada sekali-sekala nak buat kursus memasak pun tak apa. Ada, tapi ialah di pekarangan masjid yang untuk kaum muslimat kita. Kan, kita nak anjurkan pengisian ibu-ibu ni. Pengisian ibu-ibu. Ya, tak ada masalah. Slot kita di sini pun ada slot kesihatan. Kuliah kita slot kesihatan. Kan, banyak yang datang tu nak tanya-tanya pasal kesihatan. Yang datang pun dah banyak yang dah berumur, kan, macam-macam penyakit ada. Kan? Jadi kita boleh pelbagaikan, sebab ilmu Islam ni luas semua, kita pelbagaikan. Keperluan kita sangat luas. Jangan kita sempitkan hanya melihat ilmu Islam ni, ilmu-ilmu berkaitan dengan yang syarak saja.
dan syar'i saja, yang lain tu tidak. Malah kita tadi pun kita sebut tamadun Islam yang maju dengan dalam bidang kejuruteraan, perubatan, astronomi, sains, teknologi, semua kita dah pernah mendahului. Ya. Dan itu konten dalam Al-Quran Itu pun konten dalam Quran perlu Malaysia. dikoreksi Untuk kehidupan kita, kehidupan manusia sendiri, faedah manusia sendiri, manfaat manusia sendiri. Jadi tak boleh lari daripada pengetahuan, ilmu pengetahuan, sebab ilmu pengetahuan tu sebagai dia guide kita. ya. Dia guide kita supaya tidak tergelincir, tersasar. Jadi itulah beza dengan orang yang jahil tadi. Bila jahil, kita akan jadi mundur, kita terkebelakang. Kita jangan salahkan kita kena tengok diri kita sendiri, koreksi diri kita sendiri. Sejauh mana kita mengambil berat tentang ilmu pengetahuan. Dan kita jangan kira nak kejar harta je. Pergi kepada bidang ilmu. Bila dah maju dalam bidang ilmu, insya-Allah, kan, dengan ilmu tadilah yang membimbing kita akan hidup bahagia dengan ilmu. Dengan ilmu lah selamat masyarakat kita tidak berpecah belah. Sebenarnya lagi banyak rugi kalau tidak ada ilmu sebenarnya. Kan? Jadi kalau tak ada ilmu, huru-hara lagi banyak, buat kerja berulang-ulang, banyak keluar modal. Sebab apa? Buat kerja tak betul. Kan? Dalam bidang apa pun kita tengok kan. Tak ada ilmu, repair jadi banyak kali. Kerja, buang masa. Kan? Tapi kalau ada ilmu, buat kerja tu sekali. Jimat masa, jimat wang, jimat tenaga. Kan? Itulah kata kelebihan ilmu tadi sangat. Islam sangat mementingkan ilmu. Alhamdulillah. Jadi sidang pendengar, penonton sekalian, kesimpulannya mudah. Tuntutan kepada ilmu itu wajib. Harus kita mengambil peluang untuk menuntut ilmu supaya kehidupan kita disinari bukan saja kebahagiaan, tapi kemajuan itu juga seiring bersama. Natijah di dunia jelas kita akan perolehi, dan natijah di akhirat insya-Allah ganjarannya Allah SWT telah janjikan dan akan kita kecapi sekiranya kita melaksanakan apa yang dituntut dan meninggalkan apa yang dilarang, insya-Allah. Jadi sidang hadirin sekalian, teruskan bersama menonton, mendengar program-program yang direncanakan, sama ada secara online di media rasmi Masjid Sultan Idris Shah II, baik Facebook ataupun baik YouTube, ataupun sekiranya dengan izin Allah pandemik ini berkurangan dan seterusnya terhapus, berebut-rebutlah, berlumba-lumbalah, bersainglah untuk memenuhkan setiap pelusuk ruang di masjid maupun surau, bukan sekadar untuk kita solat berjamaah ataupun mengimarahkan majlis-majlis ilmu, tapi kita ambil peluang, ambil syafaat bila mana kita berada di rumah Allah ini dengan hati yang terbuka, rela, tanpa paksaan. InsyaAllah ganjarannya Allah akan ganjari kita baik di dunia dan di akhirat. Jadi Ustaz, saya kira mungkin setakat ini pada siri kuliah kita pada hari ini, dan terima kasih sebab Ustaz sudi bersama dalam kesibukan masa dan pekerja dapat memberikan sedikit ruang untuk kita berkongsi bersama para pendengar, penonton, khususnya anak-anak karya kita dan seluruh masyarakat yang melayari dan mengikuti rancangan ini. Pesan saya kepada penonton dan pendengar sekalian, teruskan bersama-sama tonton, like, share dan follow medium-medium rasmi Masjid Sultan Idris Shah II hingga ke akhirnya, dan bertemu kita pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Mungkin kita akhiri siri ini dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asri innal insana lafi khusr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr
Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.